Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Berita utama. Ulama dalam konteks ilmu dakwah adalah pendakwah utama, iaitu orang yang mempunyai tanggungjawab yang paling besar dalam hal ehwal berkaitan dengan penyebaran dan penjagaan agama Islam. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, para ulama terdahulu telah menjalankan tugas mereka dalam berdakwah dan menjaga agama Islam. Katanya adalah menjadi tugas para ulama dan mufti membantu pemerintah sebagai umara dalam memelihara dan menjaga umat Islam. Maka menjadi tanggungjawab para ulama dan mufti pada masa ini untuk mengekalkan dan memperkukuhkan hasil usaha para ulama yang terdahulu. Ini adalah penting. Ini adalah penting. Apatah lagi dalam dunia yang cukup sophisticated and very complicated, full of complexities. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Tausiah 2 Mufti Fatwa Berautoriti Teras Maqasid Syariah di Hotel Seri Malaysia Lawas pada Ahad. Mengulas mengenai fatwa pula, Dato' Amar Awang Tengah berkata para mufti adalah bertanggungjawab besar di hadapan Allah dan di hadapan rakyat dan pemerintah bagi memastikan kehendak agama dipenuhi dalam kehidupan umat Islam. Saya bercontoh isu terkini yang membelenggu dunia, iaitu pandemik COVID-19. Isu COVID adalah isu perubatan dan penjagaan nyawa manusia. Penjagaan nyawa manusia adalah termasuk maqasid syariah yang utama. Kelambatan dalam memberikan pandangan fatwa pasti boleh menjejaskan keselamatan negara dan nyawa manusia yang tepat. Pada majlis itu, Mufti Negeri Sarawak Sahibus Samahah Datuk KP Yassin telah menyampaikan ceramah bertajuk Kewibawaan Fatwa dalam Mencapai Maqasid Syariah, manakala penceramah kedua Mufti Negeri Sabah Sahibus Samahah Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar pula menyampaikan ceramah bertajuk Kepatuhan kepada Fatwa Berautoriti demi Kesejahteraan Ummah. Sementara itu, sebanyak 71 kelab dan persatuan sukan di Sarawak telah menerima geran tahunan berjumlah RM5.041 juta daripada Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MYSED. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata geran tersebut bertujuan untuk pengurusan pentadbiran persatuan dan pertubuhan melaksanakan program dan aktiviti pada tahun ini. Persatuan-persatuan dan juga pertubuhan belia dan sukan di Sarawak harus berusaha menghasilkan cetusan idea terkini dan mempersiapkan diri sebanyak mungkin, terutama dari segi teknologi digital agar dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan juga negeri pada masa akan datang. Adalah diharap dengan penyerahan geran yang keseluruhannya, banyak juga geran yang akan dikeluarkan pada malam ini. Jumlahnya adalah RM5.041.600 kepada 71 persatuan dan juga pertubuhan belia dan sukan. Ia diharapkan dapat menjadi pemangkin kepada persatuan-persatuan dan juga kelab-kelab untuk terus aktif serta komited dalam melaksanakan program dan juga aktiviti-aktiviti mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Malam Penghargaan dan Kolaborasi Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak di Hotel Waterfront Kuching pada Isnin. Pada majlis sama, kementerian turut melancarkan kalender program dan aktiviti MYSED 2022 dengan moto #Tiada Minggu Tanpa Program bagi menyemarakkan lagi aktiviti yang melibatkan belia Sarawak, masyarakat, badan bukan kerajaan NGO, agensi kerajaan dan pelbagai pihak.
Laporan seterusnya, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak telah berjaya menghasilkan sebuah buku bertajuk Sarawak Women in Scholarly Writing yang menghimpunkan 51 personaliti wanita Sarawak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWKK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Sarawak mempunyai ramai penulis ilmiah wanita luar biasa yang terdiri daripada cendekiawan dan penyelidik. We have managed to gather 51 incredible, I would say, awesome women scholarly writers, come researchers, and we decided to highlight their life's journey and outstanding works in a series of 2 books. Sikit si cukup, terpaksa malah 2 igit buku. Hari tu dilancar sikit dulu. Sarawak Women in Scholarly Writing Volume 1 and Sarawak Women in Scholarly Writing Volume 2 respectively, so that all the valuable experiences and remarkable success stories can be shared and used as a future reference. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Hari Wanita Sarawak 2022 HW22 di Dewan Santapan Utama Bangunan Dewan Undangan Negeri DUN pada Isnin. Perasmian sambutan Hari Wanita Sarawak 2022 bertemakan Ekspresi Tinta Wanita telah disempurnakan isteri kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Seramai 26 orang penulis dan personaliti buku Sarawak Women in Scholarly Writing Jilid 1 menerima sebuah buku setiap seorang berserta sijil penghargaan. Pada majlis itu juga, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat turut menyampaikan bantuan pendidikan Ragat Foundation kepada 2 orang penerima, iaitu seorang pelajar daripada Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, dan seorang lagi pelajar daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Perkembangan selanjutnya, sebuah taman sukan ekstrim mini akan dibina di Matu sebagai usaha menggalakkan pelibatan remaja di kawasan itu dalam sukan lasak. Perkara itu diumumkan Menteri Muda Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya yang berkata pembinaan taman itu akan menelan kos kira-kira RM200,000 sehingga RM300,000. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng berkata demikian semasa merasmikan klinik sukan ekstrim Matu Daro 2022 di Dewan Masyarakat Kampung Tian Matu pada Sabtu. Dalam ucapan ringkasnya, Dr. Juanda memberitahu beliau amat menyokong penganjuran sukan ekstrim itu kerana ia adalah aktiviti yang sihat dan berharap ianya diadakan dalam skala yang lebih besar dan terperinci di masa akan datang. Sebagai tanda sokongannya, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada Jawatankuasa Sukan Ekstrim Matu Daro MXD untuk kegunaan mengadakan aktiviti berkaitan sukan tersebut. Seramai 150 peserta terdiri daripada belia dan kanak-kanak dari Belawai, Sibu, Sarike, Mukah, Matu dan Daro menyertai program yang julung kali dianjurkan MXD dengan kerjasama Bachelor of Malaysia BOM dan Jawatankuasa Sukan Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan SAO itu. Sementara di Simanggang pula, Menteri Muda Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat 2 Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang Datuk Francis Harden Hollis telah mengadakan lawatan ke tapak projek transformasi luar bandar RTP di Rumah Lina Bayai C Undop, Sri Aman pada Ahad. Lawatan ini juga bertujuan menyediakan spesifikasi kerja bagi projek berkenaan supaya ia dapat memberi manfaat kepada penduduk sekitarnya. Projek RTP Rumah Panjang Baharu tersebut merupakan peruntukan tahun 2021 dan pelaksanaan projek ini menghadapi kekangan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun sebelumnya. Turut dimaklumkan peruntukan sebanyak RM12.3 juta telah diluluskan Kerajaan Sarawak bagi projek menaik taraf jalan kampung, sistem peparitan dan pembinaan benteng rumah panjang di sekitar Sri Aman. Agensi pelaksana bagi projek berkenaan ialah Jabatan Pengairan dan Saliran DID, Bahagian Sri Aman dan Jabatan Kerja Raya JKR Sri Aman jalankan secara berperingkat melalui kontraktor yang dilantik. Katanya projek RTP ini juga telah banyak membantu menyelesaikan pembangunan infrastruktur di luar bandar khususnya dalam menaik taraf rumah panjang dan akan terus dilaksanakan agar kawasan luar bandar terus membangun. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan 294 kes positif baru COVID-19 pada Isnin menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 256,671 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut 128 kes adalah dalam kategori 1, 164 kes kategori 2 dan 2 kes dalam kategori 5. Sementara itu, 20 daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera.
Dalam penyataan media yang sama, JPBN Sarawak turut melaporkan satu kematian akibat COVID-19 melibatkan seorang lelaki berumur 52 tahun di bahagian Betong. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.